Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, satu kes baru dicatatkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 191 orang. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan kes 191 ialah seorang lelaki berumur 43 tahun yang tiba ke negara ini dari Bangladesh melalui Kuala Lumpur pada 24 Februari 2021. Pengesanan kontak bagi kes ini masih giat dijalankan. Kes ini sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan di mana kesemua kes aktif dalam keadaan yang baik. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 50 kes. 719 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 14,379 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 267 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 107,803 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Berikutan perubahan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial, Kementerian Hal Ehwal Agama dalam siaran akhbarnya kemarin memaklumkan pelaksanaan tahap kelima norma baharu bagi masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Bagi tahap kelima ini, jemaah dan orang ramai yang hadir dan menunaikan sembahyang di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara dikendaki mematuhi garis panduan berikut, iaitu mendaftar masuk dengan menggunakan aplikasi Brurhal serta mendapatkan kelulusan kod hijau atau kuning sahaja. Orang yang kurang sihat dinasihatkan untuk tidak hadir ke masjid, digalakkan membuat pemeriksaan suhu badan, dimastikan membawa dan menggunakan sejadah atau tikar sembahyang sendiri bagi sembahyang fardu Jumaat dan sembahyang fardu 5 waktu. Penjarakan fizikal antara jemaah adalah mengikut ukuran sejadah atau tikar sembahyang masing-masing. Tidak digalakkan bersalam-salaman. Tidak ada had umur bagi jemaah yang hadir menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Digalakkan berwudu dari rumah dan memakai sungkum muka ketika menghadiri sembahyang fardu Jumaat dan mensanitasi tangan sebelum dan selepas memasuki masjid. Para jemaah masjid disarankan supaya sentiasa peka dan mematuhi setiap saranan dan nasihat yang digariskan oleh Kementerian Kesihatan dari semasa ke semasa. Hari ini genap setahun negara berdepan wabak COVID-19 sejak kes pertama dicatatkan pada 9 Mac 2020. Bagaimanapun, dengan usaha bersepadu oleh semua pihak dan vaksin ketuhanan yang diamalkan di negara ini, wabak tersebut sehingga kini dapat dikawal dengan berkesan. Ini terbukti apabila negara tidak mencatatkan sebarang kes jangkitan tempatan lebih 300 hari lalu. Sesungguhnya COVID-19 mengandungi hikmah yang besar kepada kita semua selaku rakyat dan penduduk di bumi Darussalam ini untuk dihayati lebih-lebih lagi apabila kita perlu menyesuaikan diri dengan norma-norma baharu dalam kehidupan seharian di samping tidak lupa merafakkan syukur ke hadrat ilahi. Ikuti laporannya bersama Aimanuddin Mawang. Seluruh rakyat dan penduduk wajar merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana negara dapat mengawal wabak COVID-19 dengan berkesan. Ia adalah hasil usaha bersepadu oleh semua pihak yang diterujui oleh Kementerian Kesihatan di samping vaksin ketuhanan berupa doa-doa dan zikir-zikir yang diamalkan di negara ini. Dan satu perkara yang menarik sebagaimana yang dititahkan oleh Raja kesayangan kita Kebahadul yang Maha Mulia yang memberikan satu istilah apa dipanggil sebagai vaksin ketuhanan
Firman ketuhanan itu yang kita fahami adalah doa-doa yang diberikan oleh Allah melalui Rasulullah SAW dan kita ni amalkan setiap hari. Dan ini kita amalkan secara khusus setiap pagi dan petang, semua masyarakat membacanya. Kemudian selepas salat kita membaca doa yang sama. Kemudian doa khusus lagi selepas salat. Jadi amalan-amalan ini perlu dan diteruskan walaupun suatu hari nanti insya-Allah COVID akan berakhir demi untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk melindungi negara kita ini, negara Brunei Darussalam daripada apa jua penyakit dan mudarat lain. Tempoh setahun negara berdepan dengan wabak COVID-19 mengajar orang ramai untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma baharu dalam menjalani rutin harian. Ini termasuk aspek kebersihan dan kesihatan, amalan gaya hidup sihat serta mengeratkan ikatan persaudaraan dalam kalangan ahli keluarga. Semasa COVID tadi, kita ni dapat meluangkan masa yang berkualiti sama keluarga kita ni. Kemudian dari segi teknologi ni mungkin sebahagiannya kadang-kadang kata ni agak memandang teknologi ni. Sebab kesannya itu banyak bah. Disebabkan kata ni sampai kata ni pasal buat digital detox apa. Orang tu 150 kali kita megang telefon saja macam tu dalam sehari itu bah. Sejak COVID-19 mula dikesan di negara ini tahun lalu, pelbagai usaha dilaksanakan oleh kerajaan bagi membendung penularannya. Namun kepatuhan orang ramai terhadap peraturan dan arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa di samping amalan-amalan beragama menjadikan negara menikmati keamanan dan ketenteraman yang berterusan. Memang ketara perubahan setelah COVID-19 melanda yang mana kita ni untuk membendung COVID-19, gejala COVID-19, tadi perlu mengamalkan SOP dan langkah-langkah yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan seperti menjaga kebersihan, mengamalkan penjarakan sosial, memeriksa suhu badan dan mengimbas berhealth. Alhamdulillah, banyak perkara-perkara baru yang boleh kami dapatilah yang kami perolehi. Bukan saja kami tidak menganggapnya ia sebagai sesuatu yang menyusahkan, tetapi ia sebagai satu latihan dan ialah satu nikmat yang kita ni dah tahu daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. COVID itu mula-mula sudah kami ni belajarnya orang online saja ataupun baru pernah dibuat online segala di rumah saja, berjumpa apapun memang payahlah syaratnya lah. Selama lepas satu buka, walaupun sudah pusat buka uni pun masih lagi adanya orang katalah macam istilahnya kalau kami kan ke mana-mana men-scan di sana, men-scan di sini. Lepas satu ada orang selain men-scan itu kami dia perlu macam sentiasa memerhatikan kami punya tahap kesihatan. Pasal kalau sekiranya kami dah berapa sihat memang akan suruh rehat lagi dah. Meskipun tiada jangkitan tempatan dicatatkan lebih 300 hari lalu, namun orang ramai masih perlu terus patuh akan peraturan dan arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Selaku rakyat dan penduduk, kita bertanggungjawab dalam memastikan negara terus bebas dari COVID-19. Bersama-samalah kita menjalankan program vaksinasi COVID-19 bersama melindungi negara kita ni. Laporan Aimaduddin Mawang untuk Berita RTB. Kerjasama BIM Piaga terus berdiri teguh dan relevan dengan sokongan daripada pihak kerajaan, negara-negara ahli. Industri pembinaan, hartanah dan perbankan perlu melaksanakan peranan dan tanggungjawab masing-masing dengan lebih efisien. Ikuti perincian mengenainya seketika nanti. Majlis Perniagaan Negara Brunei Darussalam BIM Piaga BDBEBC disarankan untuk mengambil peluang-peluang di sub serantau dan menggunakan BIM Piaga sebagai platform untuk memperkembangkan lagi pertumbuhan ekonomi negara. Menurut Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi BIM Piaga merupakan kerjasama ekonomi sub serantau di antara negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Filipina untuk meningkatkan perdagangan, pelancongan dan pelaburan dengan mengambil kira sumber-sumber yang ada di kawasan pertumbuhan sub serantau ini. Berucam pada penyampaian sijil dan surat pelantikan bagi ahli-ahli baharu, Majlis Perniagaan Negara Brunei Darussalam BIM Piaga BDBEBC petang tadi, Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin menjelaskan sejak penubuhannya, BIM Piaga telah melalui pelbagai cabaran termasuk pandemik COVID-19
yang telah menjejaskan perkembangan kawasan pertumbuhan ini. Walau bagaimanapun, dengan sokongan daripada pihak kerajaan negara-negara ahli BIM-Niaga, kerjasama di Sub-Serantau ini masih berdiri teguh dan relevan sehingga kini. Hala 7 BIM-Niaga bagi tempoh tahun 2017 hingga 2025, jelas timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi adalah untuk menjadikan Sub-Serantau ini berdaya tahan, inklusif, mapan dan kompetitif dari segi ekonomi. Hala 7 tersebut berpandukan kepada 5 tonggak strategik utama, iaitu kesaling hubungan, pemakanan, pelancongan, alam sekitar serta sosio-kebudayaan dan pendidikan. Negara Brunei Darussalam telah mengambil alih tanggungjawab pengerusi BIM-Niaga Business Council di peringkat Sub-Serantau bagi tempoh 3 tahun. Sememangnya tanggungjawab ini memerlukan komitmen, dedikasi, daya tahan dan wawasan yang selaras dengan matlamat yang digariskan di dalam BIM-Niaga Vision 2025. Supaya pengerusi dan ahli-ahli Brunei Darussalam BIM-Niaga Business Council untuk memanfaatkan peranan ini sebaik mungkin. Mengambil peluang-peluang yang ada di Sub-Serantau ini dan seterusnya menggunakan BIM-Niaga sebagai platform untuk memperkembangkan lagi pertumbuhan ekonomi negara. Perambah kaula saya juga berharap agar penglibatan Brunei Darussalam BIM-Niaga Business Council di dalam 3 kluster iaitu food basket, ICT dan pelancongan akan dapat direalisasikan pada masa terdekat ini. Majlis diteruskan dengan pelancaran laman sesawang BDB-EBC. Pada majlis ini, Tuan Yang Terutama Christopher B. Montero, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Filipina ke negara ini, menyerahkan pengerusi Majlis Perniagaan BIM-Niaga secara rasminya kepada Pengarah Haji Haris bin Pengarah Haji Duraman, pengerusi BDB-EBC. Sementara itu, ahli-ahli baru BDB-EBC bagi sesi 2021 sehingga 2024 menerima sijil masing-masing. Majlis berlangsung di Hotel Antarabangsa Rizkun, Kadong. Industri perbankan adalah tunjang utama bagi pemudah cara kepada orang awam atau mana-mana pihak yang berkepentingan mendapatkan sumber pinjaman kewangan secara teratur dalam menjana proses pembangunan dan pelbagai urusan hal ehwal kemajuan hartanah. Semasa jeraiwara Divisyen Pengurusan Lembaga BMD kepada Persatuan Bank Brunei BAB, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar di Kementerian Pembangunan menjelaskan industri pembinaan hartanah dan perbankan perlu melaksanakan peranan dan tanggungjawab masing-masing dengan lebih efisien. Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak menjelaskan lagi ketiga-tiga industri perlu melaksanakan peranan dan tanggungjawab tersebut selaras dengan perundangan yang sedia ada demi melindungi orang ramai melalui perkhidmatan-perkhidmatan yang diberikan oleh pihak profesional dan syarikat berdaftar dalam industri hartanah. Sesi diteruskan dengan taklimat dari wakil-wakil lembaga berkanun. Lembaga arkitek, jurutera profesional dan juruukur bahan telah melantik 131 penyedia perkhidmatan profesional bagi bidang pembinaan dan termasuklah juga industri lain untuk memastikan keselamatan orang ramai. Manakala lembaga penilai dan ejen hartanah telah mula mengawal profesion perkhidmatan penilaian dan ejen hartanah yang memberikan perkhidmatan penilaian, pengurusan serta pemasaran hartanah. Setakat ini terdapat 8 penilai kerajaan berdaftar. Antara yang hadir yang berhormat Arkitek Dayang Siti Rozai Mirianti binti Datuk Seri Laila Jasa Awang Haji Abdul Rahman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Awang Haji Amir Hishamuddin bin Pihin Orang Kaya Amar Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Zakaria, Setiausaha Tetap Infrastruktur Perumahan dan Profesional Kementerian Pembangunan.
Syarikat Pelabuhan Muara Sendirian Berhad MPC mendermakan 5 unit pendingin hawa dan 3,500 helai sungkup muka kepada Masjid Setia Ali Pekan Muara. Majlis penyerahan berlangsung di masjid berkenaan. Sumbangan diterima oleh Yang Berhormat Pangeran Haji Muhammad bin Pangeran Haji Osman alias Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dari Awang Fazilah Yassin, Ketua Pegawai Operasi MPC. Sumbangan tersebut merupakan komitmen berterusan MPC dalam menangani penularan COVID-19 selain memupuk masyarakat terlibat dalam pelbagai program dan projek sosial sejajar dengan tanggungjawab sosial syarikat. Bagi memperkenalkan dan meningkatkan kesedaran awam mengenai fungsi dan peranan Otoriti Makanan Brunei Darussalam BDFA yang ditubuhkan baru-baru ini, beberapa sesi taklimat dijalankan oleh pihak otoriti berkenaan yang bermula pada 1 Mac lalu. Petang tadi, taklimat diadakan di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Brunei Darussalam Food Authority ini adalah statutory body. Selain fungsi dan peranan otoriti berkenaan, taklimat juga menyentuh mengenai kuasa-kuasa yang diberikan kepada Otoriti Makanan Brunei Darussalam berdasarkan akta dan peraturan yang telah dipindah pada masa ini. Akta dan peraturan tersebut termasuklah Perintah Otoriti Makanan Brunei Darussalam 2020, Akta Kesihatan Awam Makanan Penggal 182 Pindaan 2020 dan Perintah Daging Segar Pindaan 2020. Para peserta yang hadir terdiri daripada syarikat perniagaan makanan dan minuman iaitu pengimpun, pengilang makanan, pengekspon, peruncin, pemproses makanan mikro, kecil dan sederhana serta perwakilan dari Dewan Perniagaan dan Perusahaan Kebangsaan Brunei Darussalam. Masalah sosial secara umumnya adalah sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat yang memerlukan perhatian dan komitmen seluruh ahli untuk mencari jalan penyelesaian. Sehubungan itu, Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Balai Ibadat Kampung Mata-Mata mengungkayahkan forum sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 dengan tajuk Peranan Belia Menuju Wawasan 2035. Forum berlangsung di Balai Ibadat Kampung Mata-Mata. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, Pemangku Pengarah Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Forum disampaikan oleh Awang Abdul Rahman bin Haji Ajak, Pengarah Pengurusan dan Pentadbiran Al-Minhaj Center dan Dr. Haja Umi Faizah binti Haji Abdul Rahman, Pensyarah Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA. Forum dihasrat untuk memberi kesedaran mengenai kesan di masa akan datang sekaligus mendidik peserta agar sentiasa mengikuti aktiviti yang sihat dan berfaedah. Program seumpamanya akan dilaratkan ke daerah-daerah lain. Kementerian Kesihatan menggalakkan orang ramai untuk menderma darah semasa kempen-kempen derma darah atau datang ke pusat pendermaan darah bagi membantu menambah bekalan semua jenis darah. Sehubungan itu, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Kementerian Kesihatan mengadakan kempen derma darah di pusat belia di Ibu Negara. Kempen yang diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 bermula kemarin dan berakhir tengah hari tadi. Pusat pendermaan darah masih memerlukan semua jenis darah, terutama jenis A, bagi kegunaan pemindahan darah para pesakit. Kempen derma darah seumpamanya akan dilanjutkan ke Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong pada 15 Mac ini, di Dewan Belalong Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Temburong pada 16 Mac dan di Perpustakaan Kampung Pandan Kuala Blain pada 22 dan 23 Mac ini. Orang ramai adalah dialulukan untuk hadir menderma darah di tempat-tempat yang telah ditetapkan. Makanan-makanan tradisional hasil ciptaan sendiri
antara yang diketengahkan oleh dua buah perusahaan pengendali makanan semasa acara Selera Bruneiku, Minggu Gastronomi yang diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37. Selain bagi merangsang pertumbuhan pelancongan domestik di negara ini, Minggu Gastronomi juga dihasrat untuk mempromosikan domestic food journey di samping mengetengahkan produk makanan tempatan. Dua buah pengendali makanan di daerah Tutong, Restoran Seri Merimbun, Lanes Hotel dan Eco Ponies Garden antara 16 peserta yang mengikuti Minggu Gastronomi kali ini. Restoran Seri Merimbun di Lens Hotel mempromosikan menu nasi talam sebagai hidangan khas. Hidangan tradisi tersebut diinovasi sendiri oleh chef hotel berkenaan dengan menggabungkan elemen tradisi dan contemporary dari segi penggunaan bahan, rasa serta persembahan. Nama tempat-tempat menarik yang terdapat di daerah Tutong juga dipromosikan melalui masakan yang disediakan. Keistimewaan yang terdapat di dalam nasi talam ini adalah kerana ia memperkenalkan nama-nama tempat menarik di daerah Tutong melalui kami punya masakan. Di antaranya adalah daging tujuh putri, udang harimau seri penyatang, ikan pekalan Pinang dan juga ayam salai Bukit Bendera. Manakala Eco Ponies Garden yang terletak di kampung Bang Nukat, Lamunin Tutong pula mengetengahkan menu bidasari ayam organik grill beserta 7 herba sebagai hidangan utama yang disediakan. Menu-menu ini dihasilkan oleh pasukan bidasari menggabungkan penggunaan bahan-bahan alami dalam setiap hidangan yang diinovasi secara tradisi dan moden. Kami memilih menu tersebut disebabkan kami di sini memang sentiasa menggunakan bahan-bahan yang alami, iaitu kebanyakannya untuk menjurus kepada masakan menuju ke kesihatan kita ni lah. 3 rakyat tempatan dan 6 warga negara asing dikenakan denda kompaun sebanyak RM100 setiap seorang kerana melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12-1. 9 individu terbabit didapati membuang sampah di tempat awam di kawasan pusat bandar yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan. Keterangan individu-individu tersebut adalah seperti berikut. Individu-individu terbabit dikendaki membayar kompaun dalam tempoh masa 7 hari. Jika gagal menjelaskan bayaran kompaun, kes tersebut boleh dihadapkan ke mahkamah yang mana bagi kesalahan pertama boleh membawa hukuman denda RM1,000. Manakala kesalahan kedua dan seterusnya boleh didenda RM3,000 dan penjara tidak melebihi 3 bulan. Saingan Liga Super Brunei musim 2021 bakal membuka tirainya pada 20 Jun depan. Perkara tersebut disorakan oleh Persatuan Bola Sepak Kebangsaan Brunei Darussalam semasa sesi muzakarah NFABD dengan pihak-pihak berkepentingan bola sepak di negara ini. Keputusan itu dibuat berikutan dengan makluman perubahan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial tahap 5 bermula Isnin lalu. Sesi muzakarah tersebut diadakan semalam di Kolej IGS Kampung Kulap. Pangeran Haji Matusin bin Pangeran Haji Matasan, Presiden NFABD semasa sesi ini menjelaskan kepada pihak-pihak berkepentingan bola sepak mengenai garis panduan dan protokol kesihatan yang perlu dipatuhi dalam kejohanan-kejohanan anjuran NFABD akan datang. Bagi maklumat lanjut, boleh layari laman sesawang NFABD.